Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memperkatakan satu teknik atau gaya menulis puisi, iaitu yang dinamakan menulis puisi dengan membina cerita. Melalui gaya ini, penyair akan mencipta suatu cerita, ada watak di dalam cerita itu atau watak-watak, dan ada latar masa, tempat dan plot. Seringkali di dalam cerita yang dibina itu ada juga dialog yang diucapkan oleh watak dan watak-watak. Ini seperti cerpen lah, atau kita boleh katakan sajak yang berbentuk naratif. Melalui gaya ini, penyair akan mencurahkan atau memperkatakan apa yang hendak disampaikan kepada pembacanya, iaitu pandangan dan pemikirannya mengenai masyarakatnya dan mengenai segala aspek kehidupan yang menjadi isu dalam puisinya. Baik, kita ambil satu contoh yang agak diketahui ramai, iaitu puisi yang diberi nama Pak Utih, yang dikarang oleh sastrawan negara Datuk Dr. Usman Awang. Saya baca secara ringkas, maksudnya tidaklah habis, tapi saya akan baca sebahagian dari puisi itu. Punya satu isteri mau dakap sampai mati. 5 anak mau makan setiap hari. Teratak tua digayuti cerita pusaka. Sebidang tanah tandus untuk rumah. Kulit tangan tegang belulang. Biasa keluarkan peluh berapa saja. Oh Pak Utih, petani yang berjasa. Tapi malang, malaria senang menjenguk mereka meski dalam sembahyang doa berjuta. Dan Mak Utih bisa panggil dukun kampung, lalu jampi mentera serapah berulang-ulang. Betapa Pak Dukun dan bekalan pulang, wang dan ayam dara diikat bersilang. Di kota pemimpin berteriak-teriak, pilihan raya dan kemerdekaan rakyat. 1000 kemakmuran dalam negara berdaulat. Jambatan emas kemakmuran sampai ke akhirat. Ketika kemenangan bersinar gemilang, pemimpin atas mobil maju ke depan, dadanya terbuka. Rakyat tercinta, melambaikan tangan mereka. Baiklah, itulah sajak Pak Utih. Pak Utih adalah seorang petani yang digambarkan di dalam puisi ini. Cerita yang dibentang adalah cerita penderitaan yang telah lama berlaku sejak zaman nenek moyang. Hal ini digambarkan melalui baris teratak tua digayuti cerita pusaka. Anak-anak Pak Utih juga terdedah kepada penyakit termasuk malaria, menunjukkan bahawa tiada kemudahan untuk mendapatkan perubatan moden. Mereka hanya bergantung kepada dukun, dan dukun pula datang tidak dapat mengubati, hanya dapat membawa pulang. Dukun itu tetap membawa pulang wang dan ayam, ayam panggang, seperti yang digambarkan di dalam sajak ini. Keadaan rakyat seperti Pak Utih juga tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya walaupun negara sudah merdeka. Dan pemimpin-pemimpin politik yang dipilih dalam pilihan raya tidak menjalankan amanah, menyebabkan rakyat seperti Pak Utih terus menderita. Jadi yang hendak disampaikan ialah tentang kemiskinan rakyat. Sebuah lagi contoh puisi yang hendak saya kemukakan di sini ialah puisi yang berjudul Dialog karya Kasim Ahmad.
Isu utama dalam puisi ini ialah penindasan tuan tanah ke atas petani-petani yang miskin. Untuk memperkatakan hal ini, Kasim Ahmad membina cerita dan mengemukakan dua watak, iaitu ibu dan anak. Mereka didapati bercakap-cakap mengenai kehidupan dan kesusahan sebelum tidur. Kemiskinan itu kita ketahui melalui dialog si anak. Anak kata, kita manusia kerdil, siang membanting tulang, malam menanggung bimbang. Jadi kita tahu keadaan kemiskinan dan kesusahan hidup mereka itu melalui dialog yang diucapkan oleh watak. Saya sebagai seorang penulis puisi juga gemar menggunakan gaya membina cerita ni dan agak kerap menggunakannya kebelakangan ini. Hal ini dapat dilihat dalam kumpulan puisi saya yang bertajuk Cerita dalam Cerita. Nama pun dah saya bagi nama Cerita, terbitan ITBM 2014. Kebanyakan sajak saya ini ditulis dengan gaya bercerita, mempunyai ciri-ciri sebuah cerpen. Antara yang dapat saya ingat ialah Generasi Tanpa Nostalgia, Pelakon Terbaik Kami, episod Pengilang Rokok, Si Penjual CD, Di Kedai Haiwan. Dan satu lagi saja yang mungkin diketahui ramai ialah Masihkah Kau Bermain Seruling. Itu pun ada cerita. Cuba kita lihat kepada sajak Di Kedai Haiwan. Saya baca sepintas lalu. Di sebuah kedai menjual haiwan yang mereka panggil haiwan-haiwan kesayangan. Anakku leka memerhati seekor kucing Parsi berbulu gebu, bersikat rapi. Anakku mengacah dan mengagah sesekali menyergah. Namun si comel tidak berbunyi. Ia tetap memandang dari dalam sangkar besi. Aku pun terus leka dan si penjual berkata, belilah ia. Ia kucing istimewa. Ia sudah pintar kerana sejak kecil diajar untuk diam di sangkar. Dan ini bahan istimewa makanannya untuk jadi lebih cantik dan kenyang lama. Keluar dari kedai itu, anakku tidak habis-habis memuji cantik dan pintarnya kucing tadi. Aku pun berkata, kucing itu memang cantik, ibu setuju. Tetapi pikir dulu anakku, adakah ia benar-benar pintar bila tidak tahu menggigit dan mencakar? Apakah itu pandai namanya bila diganggu tidak bersuara, bila dikurung tidak meronta? Anakku, si comel itu menjadi sumber keuntungan setelah ia ditawan dengan suapan dan puji-pujian. Berapapun mahal harganya, mahallah lagi kemerdekaan kita. Cerita yang terdapat di dalam puisi ini ialah seorang ibu membawa anak ke kedai haiwan peliharaan. Si anak leka melihat kucing-kucing yang cantik dan gebu. Namun begitu yang hendak disampaikan sebenarnya oleh penulis sajak ialah pandangan atau pemikiran mengenai nilai kebebasan. Dan dibandingkanlah dengan kucing yang ada di dalam sangkar itu. Dan kita harus memberi nilai yang tinggi kepada kebebasan dan perlunya berjuang untuk kemerdekaan. Kucing ini tidak berjuang untuk kemerdekaannya. Jadi mesej tentang nilai kebebasan itu terkandung dalam baris, berapapun mahal harganya, mahallah lagi kemerdekaan kita.
Baik, saya baca satu sajak lagi, iaitu Masihkah Kau Bermain Seruling. Sebahagian dari sajak itu, masihkah kau bermain seruling? Masihkah kau bermain seruling walau waktu telah terlewat untuk kita bercinta? Aku semakin terasa bersalah melayani godaan irama lagu yang tersimpan pada lorong halus buluh, dikeluarkan oleh nafas seniman, diukir oleh bibir, diatur oleh jari, dilayangkan oleh alun angin, menolak ke dasar rasa. Masihkah kau bermain seruling? Ketika kampung semakin sunyi, sawah telah uzur. Waktu jadi terlalu mahal untuk memerhatikan hujan turun, merenung jalur senja, mengutip manik embun, menghidu harum bunga. Masihkah kau bermain seruling? Ketika aku terasa amat bersalah untuk melayani rasa rindu padamu di kota yang semakin kusut dan tenat. Adik-adikku menganggur dan sakit jiwa. Bangsaku dipecahkan oleh politik. Saudaraku diserang bom-bom ganas. Dunia sudah terlalu tua dan luka parah. Ya? Itulah sajak puisi Masihkah Kau Bermain Seruling. Ya? Puisi ini juga menggunakan gaya bercerita. Ya, saya mewujudkan satu watak yang bercakap dengan satu watak yang lain. Jadi sebenarnya bukan tentang saya, ya, tetapi seseorang yang tinggal di kampung yang mengingati keadaan kampungnya yang kusut, sawah yang telah uzur, dan saya sebutkan tadi, bangsaku dipecahkan oleh politik dan keadaan yang sangat menyiksa perasaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sajak Pak Utih, sajak dialog, Masihkah Kau Bermain Seruling, dan di Kedai Haiwan itu bukanlah memperkatakan mana-mana watak atau watak yang benar atau cerita yang benar, tetapi yang hendak disampaikan ialah isu di dalamnya, iaitu kemiskinan dalam Pak Utih, penindasan orang atasan kepada terhadap petani-petani dalam dialog, makna kebebasan dan kemerdekaan seperti di dalam di Kedai Haiwan, dan juga tentang kemelut yang melanda dunia dan masyarakat di dalam Masihkah Kau Bermain Seruling. Sekian dulu. Anda pun boleh menulis sajak dengan menggunakan teknik ini. Kalau nak menceritakan tentang sesuatu yang penting dengan membina cerita dan watak. Sekian dulu. Terima kasih.